anda bersama saya Fili Azman dalam program WTT Walk the Talk bersama selebriti kelahiran Aswara. Nak tahu saya bersama siapa hari ini? Jom ikut saya. Hai, seperti yang dijanjikan, sekarang Fili bersama dengan seorang ratu cantik Malaysia pada tahun 2014, Dewi Suriesta. Hai Elda. Hai. So, boleh tak Dewi ceritakan sikit macam mana daripada latar belakang Dewi? Okey, Dewi memang Dewi seorang penyanyi. Memang belajar menyanyi dari kecil lagi, dari umur 2 tahun setengah. Dan muzik tu memang dah ada dalam diri Dewi. Sebab papa, mama dulu penyanyi Bidayu masa dia zaman muda lah. Papa Dewi guru vokal di Sarawak. So memang family-nya muzik. Yes, the whole family. Yeah. So boleh cerita lebih macam menarik sangat ni sebab nyanyi start umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah diajar menyanyi oleh papa. Kalau perform tu masa tu okey, Papa Dewi memang start dah ajar Dewi. Dia dah tengok Dewi boleh menyanyi with the right tune. So dia suruh nyanyi, memang kita gibberish punya words lah. Betul. Tak tahu kita cakap apa, budak kan. Tapi saya menyanyi dengan tone yang betul, dengan melodi yang betul. Jadi papa masa tu dah nampak dah ada bakat di situ. So dia dah start training daripada umur 2 tahun setengah. 2 tahun setengah sampailah umur first competition Dewi masa tu dia ikut karaoke umur 9 tahun. Dan Dewi juara. Fuyo, nyanyi lagu apa kalau masih ingat? Yes, of course. Dewi masa tu nyanyi lagu My Heart Will Go On. Selepas, of course ada sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya bagaimana? Seterusnya pada umur 16 tahun di mana ada program baru. Masa tu kan 2005, ingat lagi. Dia ni malas nak ikut pertandingan tapi kawan yang push. Dia cakap ni ada pertandingan baru untuk TV3. Fuyo, Mentor. So that was the first season. So Dewi adalah season yang pertama and saya paling muda. Di mana saya adalah masa tu 16 tahun dan kontestan paling muda. Paling budak lah 16 tahun. Malas nak ikut tapi kawan dah push, pergi je lah. So dah pergi kat sana, bawa lah lagu Spanish. Contigo en la Distancia. One of my favourite song. Nyanyi lagu Christina Aguilera. Saya dapat standing ovation by Datuk Syafinas. Bukan, Datuk Syafinas tak ada masa tu. Siapa? Hatan. Datuk Hatan. He was one of the judge sekali dengan TV3 punya. So saya dapat standing ovation masa tu, nyanyi lagu Spanish. Terus kena dapat mentor. So rezekinya ada di situ. Dia tidak stop di situlah. I mean, bersyukur rezeki sentiasa berjalan. Daripada situlah bermulanya lebih masuk dalam industri Malaysia 16 tahun. So, bagaimana boleh masuk Aswara? Macam mana masuk Aswara? Macam mana boleh masuk Aswara? Yes, masa tu 2010. Saya ingat lagi, 2010 kalau tak silap. Saya ada ikut program Aswara, apa tu, macam foundation. 3 bulan. Program Asasi, Sijil. Sijil. 3 bulan. So saya ikutlah sebab saya nak mengenali, mula-mula tu nak belajar tentang tradisional. So masa tu Aswara sangat famous. Betul. Dia pernah dengar dia rasa nak sambung belajar lah tapi tak tahu nak mula macam mana. Sebab dia tahu masa tu zaman tu pun Dewi punya SPM is not that good. It's okay tapi not cemerlang lah. Dia survive. Tapi saya tak tahu macam mana saya nak bermula untuk teruskan study tu. Jadi saya tengok ada program untuk 3 bulan, saya ikutlah dengan cikgu twin. Cikgu Syafiza. Syafiza Yatim. Yes. Dia lah yang ajar. Ada beberapa orang student. Daripada situ saya mengenali Aswara, selalu datang selama 3 bulan dan lepas tu terfikir untuk saya naklah ambil diploma. Ada muda lagi. So I've decided to further study dalam diploma. Bila dah decide tu adalah macam halangan dia nak masuk Aswara tu di mana ada berkaitan dengan aku tak silap sijil. One of our lecturer, Cik Ayub. Saya thankful juga dengan Cik Ayub sebab disebabkan Cik Ayub ni saya atas orang cakap consideration
daripada diploma sampai master juga, yang saya buat master juga di Aswara, because of him, because of Cik Ayub. And I promise him, Cik Ayub, dia takut, mungkin dia tengok sebab saya seorang penyanyi ke apa, dia takut saya masuk hanya main-main. Sebab dia pernah mention ada beberapa penyanyi Malaysia masuk Aswara tapi tak habis. I see. Nak masuk, nak buat, tapi berhenti di tengah jalan. So saya promise, dekat rumah lama saya on the phone, saya janjilah dengan Cik Ayub. Saya cakap, Cikgu, saya janji saya akan habiskan diploma ni. Tak kira berapa lama saya kena habiskan, saya takkan malukan nama cikgu dan saya takkan malukan nama Aswara. Saya ingat lagi saya janji macam tu dalam phone, dan dia pun fikir. Akhirnya saya dapat masuk Aswara. Saya dapat masuk Aswara 2011 dan mula-mula nak belajar tradisional. Berminat untuk tradisional, tapi disebabkan kita wajib untuk vokalis, vocal student wajib mengambil klasikal untuk tahun pertama, SEM pertama. Saya masuklah, susah. Susah sangat, tapi interesting sangat belajar klasikal. Susah. Lepas tu saya banyak sebab kita masuk college, finally again kita sama belajar, jumpa kawan-kawan. Ada time kita rasa nak main je, ada time rasa nak belajar. Nak cakap ni honestly banyak kali juga saya argued dengan Datuk Syafina Slamat. Yes. Sebab saya tahu Datuk Syafina Slamat ni adalah seorang yang sangat baik, tapi at the same time dia seorang yang sangat tegas. Betul. Yes. Jadi saya ni kita mungkin Datuk Syafinas masa tu, sebab saya belajar diploma, dia expect saya untuk menjadi student degree yang bila dah ajar dia mesti cepat bagus punya, dah pandai. Sedangkan saya I need to take my time untuk study, untuk belajar ini apa semua. Saya bukan masih baru lagi untuk membaca scores, solfege apa semua. Banyak kali juga, tapi saya tidak pernah membenci Datuk Syafinas kerana beliau saya lebih memahami nyanyian dalam klasikal. So masa selepas habis diploma terus sambung degree ke ataupun tidak? Rest dulu. Kenapa rest? Bisa ada cerita boleh tak rest ni? Okey, lepas diploma tu saya sibuklah dengan shooting, persembahan, travel. Sebab saya asal daripada Sarawak, Kuching, tapi saya memang menetap kat sini. So I have to go back and forth, Kuching, KL, Kuching, KL untuk buat persembahan. Not only itulah, Semenanjung Malaysia. Busy lah, shooting, yes, travel. And then saya pun tak plan. Macam saya cakap tadi, Cik Ayub ni banyak membantu. Dia banyak guide. I can see that beliau sangat sayang dengan student. Dia nak membantu. Ada satu masa tu parents saya, sebab papa saya kawan dengan Cik Ayub. I see. So kita orang pernah ada Cik Ayub dengan wife. Kita orang ada dinner. So saya tanyalah Cik Ayub, saya setiap hari suka belajar benda baru. You have to learn something. At least satu benda pun, at least dia baru. So next day kita belajar lagi. So saya tanyalah Cik Ayub, apa lagi yang saya patut buat lah? Apa saya nak buat sekarang? Saya nak belajar tapi degree full time pula, kena pergi college ni. Betul. Terus dia cakap, tolong ini research ni website MQA Appel. You ambil master? Sebab banyak kita punya lecturer ambil master. Saya tanpa melengahkan masa ambil phone. Yes, ambil phone, saya search lah what is this MQA, Appel apa semua. Baca, tapi masa tu kita guna phone. So baca macam tu je lah. Bila dah sampai rumah terus buka laptop, baca apa tu, apa yang dia offer. Terus saya apply within that week. Saya apply, tak lama kemudian saya dapat feedback bahawa saya dapat buat exam tu lah. Exam 2 kali. First tu saya fail. Tapi apa yang kita dengar, Appel tu susah. Tapi bagi Dewi sini macam mana? Oh my god, susah dia. Sebab tu saya cakap first tu exam you kena sediakan portfolio. I see. Portfolio semua apa yang melayakkan you untuk mengikuti program MQA Appel yang you boleh skip degree. Okay. Saya tak ada degree, saya ada diploma. So saya melompat daripada degree tu master. So apa yang membuatkan you layak? Dah dapat lulus tu baru saya minta dekat Aswara. I want to do it in Aswara. Masters lah. Masters. Masih lagi dalam pembelajaran ataupun bagaimana? Masih. Di stage apa sekarang?
Saya sekarang masih, ini adalah tahun terakhir. Sebab saya ambil master sebelum COVID. Sebelum COVID. Kebetulan tengah kelas seronok-seronok, tak lama lagi bulan 3 COVID, MCO. So semua pun pembelajaran daripada online. Which is sangat susah masa tu. Sebab kita tak faham. First time ambil master kan, bukan second time. Cikgu pula jauh, kita nak contact macam mana. Student ada ramai, every time online. You nak tanya pun sebesarlah bagi peluang kat student lain. Kebanyakan apabila belajar di Aswara, memang Aswara ni satu tempat pembelajaran yang different daripada tempat yang lain lah. Sebab di sini kita buat praktikal tu 70%. Yes, betul. So bila MCO tu, apa kekangan yang Dewi lalui? Kekangan yang paling ketara lah bila kita tak dapat datang college, bila kita tak dapat datang Aswara. So Aswara ni kita more to practical, betul? So everything also kita buat macam saya menyanyi. You have to show yourself menyanyi lah. Betul. Nak jumpa supervisor pun, okay, kita nak buat research pasal ni. At the same time, you have to show apa tekniknya. Betul. You nak guna apa? Rubato. You nak guna ni. So you have to sing it. Itu antara kesusahan yang saya alami. Nak email, you tak tahu nak produce macam mana. Banyak benda baru juga yang Dewi masuk Aswara, sebenarnya tradisional. Apa yang tak pernah pun Dewi lalui juga. Yes. Kebanyakannya experience yang Dewi alami, yang Dewi bawa sampai sekarang, banyaknya Dewi belajar daripada Aswara. Okey, kita akan kembali selepas ini dengan topik-topik yang lagi best. Hai, anda kembali lagi bersama saya dan Beauty with Brain, Miss Dewi. Hello. Hello je. Okey, so sekarang ni Pilih nak tanya, macam mana Dewi boleh berada di dalam industri? Dan sebelum ni kita tahu Dewi adalah seorang ratu cantik. Macam mana boleh jadi ratu cantik? Macam mana boleh jadi ratu cantik? Itu pun interesting juga story tu. Yes. Masa tu saya dekat Aswara ni, dekat tempat ni, OH. Ingat lagi pukul 8:30 pagi. Saya boleh panggil uncle lah, tapi jauh, relatif jauh. Dia beliau message saya, tanya, nak join tak Miss World? Diorang tengah audition. I rasa you kena join. Saya nak join masa tu, tapi saya rasa macam saya chubby lah, saya still tak ready. Tapi I think it's time. Masa tu in my mind, it's time for me to do it. It's okay. You boleh kurus. As long as you ada usaha, ada goal. Itu saja. Saya cakap okay. Then straight away hantar. Time tu juga. Masa sibuk-sibuk tengah uruskan untuk exam dekat Aswara ni. Dan saya hantarlah email. Saya hantar melalui email, profile, semua apa yang patut. The next day, pukul 8 pagi, saya dapat feedback, reply email. Mengatakan bahawa saya layak. Saya layak untuk bertanding dan saya tunggulah untuk tarikh seterusnya bila boleh bertanding. Dan pertandingan itu diadakan di Kuala Lumpur, di Chorus Hotel. Oh, dekat sini je. Dekat sini, yes, tak jauh. So masa tu prepare lah. Saya preparation sementara buat exam. Dekat sini prepare juga yang tu. Lama juga tak makan nasi lah masa tu. Sebab ia badan gemuk boleh jadi kurus. Yes. Lama tak makan nasi. Saya kurangkan tu workout apa semua. Sampai satu tahap tu saya kena, I think bangun tidur je saya kena vertigo. Sebab saya terlalu diet teruk. Lepas tu saya tak makan. Bangun je pagi, minum air je. Saya workout 30 minit. Dah pengsan. Vertigo sendiri. Lepas tu beberapa saat kemudian saya bangun sendiri. So itu yang saya alami lah, kesusahannya. I won't say it as a kesusahan. It's a challenge. Cabaran untuk masuk ke situ. Untuk memang provekan pada orang bahawa saya layak. So kita tahu Miss ni orang cakap kena kurus, kena presentable. So saya cuba untuk membuktikan bahawa saya memang layak. Tapi di dalam pertandingan Ratu Cantik tu memang menang anugerah untuk talent Miss Talent, betul? Yes, disebabkan lagu itu dan saya nyanyi lagu tu klasikal. Kita ada audition sebab kita ada 122 negara yang ikut bertanding untuk Miss World. Masa sampai di London, hari ketiga tu kita orang dah audition untuk talent. Setiap orang kena prepare sendiri. Dia pakai kostum Sarawak, semua berat-berat lah. Tapi semua prepare sendiri, lagu sendiri. So dia nyanyikan lagu Phantom of the Opera tu, Don Juan Triumphant. Don Juan Triumphant.
Dia nyanyi, audition kat situ, tempatnya macam ni je. Judges kat depan. Masa tu dia dapat standing ovation juga. Yeah, standing ovation. So apparently, diorang ingat Malaysia ni tak boleh nyanyi klasikal. Bila dia nyanyi, diorang macam, wow, Malaysia rupanya boleh nyanyi klasikal. Since daripada situ, after audition, dapat standing ovation. The only one yang dapat tu, diorang simpan Dewi untuk setiap event-event selama sebulan tu. Wow. Meaning setiap ada auction ataupun dinner, memang Dewi akan perform. Dewi akan perform kat situ dan persembahan yang terakhir. Dewi masa tu closing kita tak tahu, kita baru lagi. So I tanyalah music director Miss World tu, kenapa you selalu letak I last? I tak bagus ke? So dia macam orang tua lah, macam bapak kan. So dia pegang muka dia cakap, we save the best for last. So it's an honor for Malaysia. Diorang tak panggil I Dewi, diorang panggil nama Malaysia, nama negara. So kalau dia panggil Switzerland, come here. Or Nepal, come here. Malaysia, what are you doing? Macam tu lah. Dia memang panggil nama negara. Yes. Dia tak panggil nama. So itu satu tanggungjawab yang besar bagi saya sebab dia panggil nama Malaysia. Kalau saya buat sesuatu yang tak bagus, Malaysia lah yang malu. Betul. Tapi syukur masa tu Malaysia sangat dihormati. Sebab setahu saya previous years untuk saya punya senior Miss World, diorang rasa Malaysia tak dihormati. Masa dekat pertandingan tu macam tidak dipandang lah, macam tu je. Tapi tahun saya Malaysia sangat-sangat dipandang, sangat dihormati. Okay, dah almost 20 years dekat dalam industri kan. Macam mana Dewi mengekalkan relevan Dewi di dalam industri seni untuk kekal relevan? Sebab saya jenis yang a family kind of person, dan saya sangat menjaga nama saya dan menjaga nama keluarga saya. Dan setiap apa yang saya buat, saya kena tengok benda tu. Kenapa saya sentiasa relevan, masih relevan sampai sekarang. Dan saya bangga untuk mengatakan bahawa even performance, event pun yang besar-besar, saya masih menyanyi di situ. Betul. Why? Sebab nama saya jaga nama, kita jaga PR. You have to respect other people. Betul. You have to be friendly with other people. But you tahu limit you. Dan nama you kena jaga. Untuk sekarang ni, sampai sekarang saya tak pernah ada gosip tak bagus. Saya tak suka keluarkan gosip yang merepek. Banyak saya dapat offer untuk macam, why don't you create sensasi punya story? You being with this actor ke? You being jadi anak ikan ni ke? Ada. Tapi saya cakap, I'm not that person. I have my own name to take care. Betul. Family saya ada family untuk dijaga. Nama tu saya sangat important. Sampai sekarang, orang masih panggil saya, dan it's not a small event. Semua besar-besar. And the payment is good. So yeah, itu worth it. Apa yang saya buat tu berbaloi lah. Dewi ada tak apa-apa yang nak dipromokan? Maksudnya ada yang event akan datang ke yang nak dipromokan? Well, I just mentioned few projects coming in. Lepas tu, just ada lagu yang dah release. Lagu baru dah release. Yes. Dah release. Okay, kita boleh promo yang dah release lah. Okay. So terus pada Dewi lah. Yeah. Ada beberapa projek yang Dewi sedang buat sekarang sambil belajar. So projek itu akan menjadi sesuatu yang baru juga buat Dewi. Bila Dewi akan involve dalam shooting as a director. So maybe itu adalah antara plan yang Dewi ingin cuburi lah, bidang yang baru yang dia ingin cuburi. So these are my project, my new project for this year. God willing, kalau tak ada apa-apa, tak ada aral melintang, projek ini akan berjalan. Dan saya pun baru release single baru. It's called Satu Petanda. Boleh always search dalam YouTube, Spotify, iTunes, semua platform digital lah. So just support. Kita ada ramai lagi seni, anak seni di Aswara. Bukan saya sahaja. So please support me and other friends as well.
Okey, macam mana kita nak dapatkan kalau kita nak tengok Dewi punya social media? Oh, boleh follow Dewi di Dewi_Seriesta. So Dewi punya IG memang aktif lah. Not Facebook susah sikit. Malas nak buka. Tapi IG Dewi always update. Okay. Always update kat situ. So kita boleh tengok perkembangan Dewi di Instagram. Yes. So kepada anda yang di rumah sana, kita dah banyak cerita pasal Dewi. Dan berjumpa lagi. Bye. Thank you. 5 episod sudah pun berlalu dan sekarang kita berada di episod yang terakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu dan juga kru-kru yang terlibat dan kepada sesiapa sahaja yang terlibat untuk menjayakan WTT Walk the Talk ini. Dan kepada anda yang di rumah sana, pastikan anda tunggu sebab kita ada musim yang seterusnya WTT.